Didik TV KPM. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas dengan mata pelajaran kita iaitu Sains Tambahan Tingkatan 5. Nampaknya sekarang ini Irfan dan cikgu dah berubah pakaian. Kita dah pakai kod makmal. Nampaknya kita akan lakukan eksperimen tentunya. Jadi, sebagai pengenalan untuk segmen ini, apa yang kita akan belajar, cikgu? Okey, untuk eksperimen yang pertama, kita buat haba penyesaran. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen, sudah tentulah kita ada kita punya langkah-langkah atau dinamakan prosedur. Okey, yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah kita perlu sukat 25 cm padu, larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol per dm padu. Iaitu dia punya nilai mol dia. Okey, dan kita tuangkan ke dalam cawang plastik dan kita perlu catatkan dia punya suhu awal. Okey, yang kedua kita masukkan saja serbuk zinc secara berlebihanlah. Okey, mana saya dah setkan dalam bekas yang berkenaan ke dalam cawang plastik berkenaan dan kita kacau. Okey, kita kacau sambil itu kita akan sukat dia punya suhu yang tertinggi. Okey, yang tu untuk zinc, tindak balas zinc dengan kuprum 2 sulfat. Okey, dan yang keduanya kita ulang eksperimen berkenaan ataupun ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan serbuk magnesium. Jadi kita nak bandingkan dari segi nilai haba penyesaran yang mana satu lebih tinggi, sama ada zinc ataupun magnesium. Okey, yang ni dia punya rajah dia lah. Okey, cara dia yang pertama tu kita perlu masukkan dan kita sukat suhu awal dan kita tambahkan serbuk zinc dan serta kita sukat suhu. Okey, nampaknya Irfan memang tak sabar nak buat eksperimen. Mesti cikgu. Irfan yakin dan percaya yang dekat rumah juga yang menonton sekarang ni pun tak sabar. Tapi sebelum nak buat tu, kita ada rekod data dia lah. Okey, yang ni adalah contoh jadualnya. Okey, suhu awal larutan, yang kedua suhu tertinggi dan kita kira dia punya perubahan suhu. Lepas tu barulah kita kira haba penyesaran. Okey, Irfan, boleh kita lakukan sekarang? Jom cikgu. Mungkin saya boleh ajak cikgu sini untuk bersama-sama Irfan. Okey, boleh Irfan. Baik, silakan cikgu. Jadi apa kata sekarang ni kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen kali ini. Okey, yang warna biru tu adalah kuprum 2 sulfat. Okey, Irfan. Okey, kuprum 2 sulfat, dia ada 0.5 mol lah. Okey, yang kedua kita ada dua jenis bahan. Okey, yang ni adalah serbuk zinc. Okey, dan juga magnesium. Okey, magnesium yang warnanya lebih gelap. Warna lebih gelap, yang lebih cerah sikitlah. Okey, kita guna cawang plastik penutup dan juga macam biasalah untuk sukat dia punya nilai 25 kita guna silinder penyukat. Okey, yang ini cikgu kita akan menggunakan zinc dan juga magnesium. Okey, ini antara bahan yang diperlukan untuk eksperimen yang pertama bersama dengan Cikgu Nizan. Okey, cantik. Kita boleh teruskan, Irfan. Okey, macam biasalah kita sukat dulu 25 cm padu. Okey, dia punya ni ada langkah-langkah dia, Irfan. Macam mana, cikgu? Yang ni kalau kita tuang dah ni susah sebab dia punya muncul ni kecil. Setuju. Maka kita kena tuang dulu dalam bikar. Okey, masukkan dalam bikar lagi tumpah besar pada diri kita lah. Okey. Lepas tu baru kita transfer. Transfer sebanyak 25. Yang ni tak apa, kita tinggikan tu. Kita slow-slow. Baik. Slow-slow turunkan dia sebanyak 25. Cikgu Ya. Okey, kita cuba dulu. Cikgu, kalau macam terlebih cikgu, macam mana kita nak buang balik? Tak apa, boleh tuang je. Boleh tuang je. Kalau Irfan terlebih, kita tuang. Lepas tu kita tengok balik. Kalau tak cukup, kita just tambah sikit-sikit. Baik, Irfan tengok dulu sekarang ni 20. Sikit lagi. Okey, 25. Okey. Okey, Irfan, boleh? Okey, rasa macam dah terlebih sikit cikgu dan kita tuang balik. Tuang balik sikit. Okey, tuang balik sikit. Okey, 21, 22, 23. Okey. Baik, cukup? Okey, lepas tu tuang dalam bekas ni lah. Masukkan ke dalam cawang plastik. Okey. Dapat sikit je, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita ambil bacaan suhu. Jadi sebabnya dia tak berapa nak dalam, so kita saya ingatkan sikitlah. Okey, bacaan suhu yang tertinggi. Baik, 25 Irfan dapat cikgu? Betul Irfan, sama. Sama 25 suhu sebab awalnya. Kita duduk pada tempat yang sama kan. Okey, 25, so kita catatkan dulu sekejap. 25. Baik, 25 untuk suhu awal. Okey, suhu awal ya. Larutan kuprum sulfat. Okey, baik. 25. Seterusnya cikgu? Seterusnya kita ambil adik yang pertama kita guna apa? Zinc dulu. Zinc dulu. Okey, kau boleh buka yang tu. Okey. Okey. Sebut zinc di sini dan kita masukkan ke dalam tuang je semua sekali. Okey. Semua cikgu Ya, semua sekali. Okey. Dan kita tutup sikit.
Berah. Kita kacau menggunakan termometer lah. Okey, dia boleh tutup je. dulu dengan penutup. Slow-slow Irfan buat. Cikgu Irfan nak tanya, kalau kita tak guna penutup boleh ke tak? Boleh, tapi kadang-kadang kita nak elakkan haba keluar daripada ke sekitaran menyebabkan kita punya suhu tu mungkin tak dapat yang tertinggi lah. Jadi kita tutup ni untuk perangkap dia haba. Faham. Jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah untuk kita kacau dulu. Kacau dulu, Okey. kita ambil suhu yang paling tinggi lah. Suhu yang paling tinggi. Berapa lama kita nak kacau, cikgu? Tak apa, kacau je. Kacau je dulu. Berapa lama sampai esok pun boleh, Fah. Sampai esok pun boleh. Tapi kalau esok tak habis, episod kita ya, kali ni. betul. Tapi tak apa, kita tengok je anggarannya suhu dah tak bergerak tu, maka kita ambil. Lebih kurang Baik. 1 minit pun tak sampai lebih. Okey. Jadi sebab kita dia, terus kacau. Dia sekejap je ni sebab kita guna larutan kita guna sikit je. Okey, kalau yang saya dapat sini lebih kurang 27. Okey, Irfan pun dapat 27 juga, cikgu. Sama? Ya. Sama 27 kalau kita nak juga? tunjuk pada kamera mungkin tak bernampak sebab dia kecil sangat lah Betul, nilainya. setuju. Okey. So betul lah sama 27. Okey. Baik. Jadi kita ambil bacaan dulu, cikgu. Okey. Kita tulis dulu bacaan. Bacaan suhu tertinggi. Tinggi yang dicapai adalah 27. Tadi 25. Okey, tak apa. Baik, selesai yang pertama. Okey, yang pertama kita biarkan di tepi. Okey. Okey. Jom kita teruskan dulu, cikgu. Yang kedua. Okey, yang kedua sebelum kita teruskan sebabnya termometer tu kita dah guna yang pertama. Okey. So kita lap sikit lah. Kena lap dulu. Ya, tak perlu basuh. Okey. Kita lap je. Cikgu, apa yang akan berlaku sekiranya kita tak lap dulu termometer kita? Adakah bacaan suhunya akan menjadi Dia salah? kadang-kadang dia mempengaruhi sikit sebab dah ada kita guna ni. Okey. Jadi kita nak elakkan campuran tadi, tindak balas tadi, dia melekat pada sinilah. Pada berbuli dia. Baik. Dia punya langkah berjaga-jaga dia. Langkah berjaga-jaga. Okey, benda yang sama. Kita sukat 25. Okey. Okey. Baik, 25 cm padu. Okey, kita masukkan dulu. Okey, 20, 24, 25. Okey, dah boleh. selesai. Kita pusingkan sedikit. Okey. Cara tengok dia, Ifah tahulah meniscus. Meniscus. ya betul. Kena berseranjang, cikgu. Berserenjang. Okey. Baik. Okey. Lepas tu, Samalah kita sukat suhu. suhu awalnya. Yang ni kita kena sukat benda yang sama. Walaupun kita dah tahu mungkin nilainya sama, tapi kita wajib sukat juga. Jangan suhu kita awal. langkau. Jangan kita langkah langkau. ni. Kadang-kadang mungkin eksperimen yang kedua suhunya lain. Betul. Sebabnya persekitaran sekarang kadang panas, naik turun, sejuk dan Betul. sebagainya. Okey. Dia punya nilai dia sama 25. Okey, Irfan pun dapat 25 juga, sama Okey, tak nilai masalah. macam cikgu. Okey. Okey. Jadi kita tulis dulu tulis dalam dulu 25. kita punya penyerahan data kita 25 juga. Baik. Okey, itu suhu awalnya. Okey, betul. Okey, sekarang ni adakah macam kita akan biasalah. masukkan magnesium? Ya, betul, Pak. Baik. Okey, hati-hati magnesium. Okey. Kita ambil magnesium, Okey, kita masukkan semua tutup. cikgu ya. Ya, betul. Tutup dan Okey. kita kacau sikit. Dan kita kacau. Jangan lupa tutup sebab kita tak nak bagi ada Haba lalat. keluar. Okey. Kita tutup dulu. Kalau kita tengok tindak balas ni dia lebih reaktif ni, lebih agresif sikit. Lebih agresif. Sebab kita nampak okey. buih-buih dia. Betul lah cikgu, ada buih. Kalau ada yang tadi buih. zinc tak ada. Magnesium ada buih. Cikgu cakap lebih agresif. Dan kalau kita boleh lihat cikgu, warnanya juga berbeza kan? Dia lebih gelap sikit. Okey. Baik. Okey. Kita akan tunggu kacau lagi sekejap dia sikit. punya tu, suhunya. Dan kita akan rakam suhu. Okey. Baik. Sekarang kita nak tengok dulu berapa suhunya. Saya dapat lebih kurang 28, 29. Irfan dapat 27, 28 cikgu. 28. 28. 28. Okey. Sama nilai kita. Sama nilai 28. Mantap. Okey. Okey, Irfan puas hati 28 dan Puas naik hati lagi. cikgu? 28 Agak-agak naik setakat lagi ni. ke tak? Sekarang ni Tak masih naik 28. Saya 28 kekal. Okey, kita ambil 28. Baik, kita ambil 28 Okey, bacaannya. beza dia sikit je. Okey. 28. Kalau tadi untuk zinc 20. Beza. Ada Okey, perbezaan. so beza dia bila kita tolak 2 darjah Celsius, 27 tolak 25 dan 28 tolak 25 dapat Ada 3 perubahan suhu. Cikgu, boleh Ya. sekarang ni Ifan nak tunjuk dulu perbezaan warna antara Okey, boleh, Fah. campuran magnesium dengan zinc tadi. boleh. Inilah rupanya
Okey, kalau yang campuran zinc tadi warnanya sedikit cerah dan kalau untuk yang magnesium ni warna birunya sedikit gelap berbanding dengan zinc tadi. Nampak tak perbezaan di sini? Dan ada buih juga yang terkumpul di dalam larutan magnesium tadi, kan? ya. Macam juga tadi sebab bahannya adalah sedikit agresif, cikgu. Agresif kita panggil dia lebih reaktif kalau secara Lebih kimia. reaktif. Okey. Magnesium lebih reaktif sikit lah. Baik. Okey. So, seterusnya Ifan nak buat apa lagi? Macam biasalah. Macam biasa, ada Betul pengiraan. Okey, ada pengiraan tapi Ifan kena Okey. transferkan dulu jawapan Ifan tadi kepada whiteboard kita lah. Baik, Ifan ambil dulu Okey. yang ni. Okey, izinkan saya cikgu untuk Okey, boleh, Ifan. transfer data di sini. Okey, Baik. data yang pertama suhu awal. Suhu awal larutan. 25. Okey. Yang magnesium juga sama 25. Baik, suhu tertinggi yang dicapai oleh serbuk zinc tadi adalah 27. 27, okey. Okey, dan untuk serbuk magnesium adalah 28. Jadi kita kena kira perubahan suhu yang pertama untuk zinc 2. Okey, 27 tolak 25 2. 28 tolak 25 adalah 3 degree Celsius. Okey. Okey, seterusnya Ifan kena kira pengiraan haba penyesaran. Okey, di situ Ifan dah nampak setiap step tu saya dah buat. Baik. Yang pertama dia punya bilangan mol logam. Okey, nilainya adalah 0.005 mol. Baik. Bagaimana saya dapat? Okey, kita dapat tadi kita ukur 25 cm padu yang tadi Setuju. kita ambil dan dia punya bilangan mol dia adalah 0.5. 0.5. Caranya adalah 25. Okey. Kita bahagi dengan 1000. Bagi 1000. Okey, kita darab dengan 0.5. Okey, 25 bahagi 1000. Okey. Kali dengan 0.5. 0.5. Okey. Okey, kalau di situ kita dapat 0.012 25. 5. Tapi yang saya buat tu saya guna bilangan mol yang lain, tak apa. Baik. Dia sama je. Okey, so dapat 0.05 and then Ifan tengok tenaga haba yang dibebaskan Y sama dengan MC theta. Theta, okey. Theta tu adalah suhu. Suhu. So suhu yang pertama untuk magnesium. Okey, untuk zinc di bawah. Okey, untuk magnesium dulu kita tengok. Baik. Okey, suhu yang pertama kita guna magnesium adalah perubahan suhunya 3. So Ifan 3. catatkan 3 pada ruangan kosong. Okey. Okey. Di sini cikgu? Ya. 4.2 darab 3. Tiga. Okey, ini perubahan Okey, Ifan suhunya. kira 25 darab 4.2 darab 3. Baik, Ifan kira dulu 25 kali dengan 4.2 Darab 3. darab 3. Okey. 315. 315. Okey, Baik. 315. Di sini, cikgu, Yang tu. Okey. Okey, yang tu 315. adalah nilai Y. Okey, untuk haba penyesaran, okey, 315 Ifan transfer balik ke bawah Di tu. sini? Ya. Okey. 315 Ifan bahagi dengan bilangan mol dia. Baik, Okey. itu 0.005. 0.005. Okey, Ifan kira dulu cikgu. 315 bahagi dengan 0.005. Okey, Ifan dapat Okey. berapa? 63,000. Okey. Okey. 63,000 unitnya adalah joule per mol. Okey, untuk dapatkan kilojoule sebab kita punya haba penyesaran unitnya adalah kilojoule. Kilojoule. Maka kena bahagi berapa? 1000. Betul Ifan. Okey, kita bahagi dengan 1000 dulu. Untuk dapatkan dalam okey, 63 Okey, kilojoule. Okey. Kena bagi star lebih ni. Mesti. Okey, untuk zinc pun sama. Untuk Okey. zinc, okey, suhunya adalah Okey, 2. 2. Okey, 2. Okey, 2. Ini perubahan suhunya. Ifan darab dia 25 darab 4.2. 25 darab 4.2 darab 2. Okey, 210. 210. Okey, Okey. 210 letak di bawah. Baik. Bahagi Kali. dengan Okey. 0.05. 210 bahagi dengan 0.05. 05. Okey, Okey. dapat 42,000. Baik. Okey. Okey, 42,000 di sini. Okey. Ini adalah 210. Okey, and then Jadi, macam bahagi, biasa, macam biasalah, bahagi kita kena bagi 1000. Okey, dapat Okey. 40. Bahagi 1000. 42. 42. Okey. Okey, so Ifan nampak di situ kan beza untuk zinc 42. Baik. Dan untuk magnesium 63. So apa kata kita bandingkan dengan result yang saya dapat lah. Boleh, cikgu. Okey, Jom kita tapi lihat macam keputusan yang saya dapat di makmal hari itu lain sikit lah. Okey, cuma saya nak tengok perbandingannya adakah sama ataupun tidak. Baik. Okey, bila kita tengok pada skrin, okey, yang ni yang saya dapat itu suhu dia lebih tinggi suhu awalnya 30. Dan bila saya buat eksperimen dapat 37 untuk zinc, 73 untuk magnesium. Oh, tinggi. Mungkin sebabnya saya dah letak dah pindahkan ke dalam ni, mungkin dia dah keluar sikit dia punya tu, dah teroksida sikit. baik. Sebab tu dia dapat ni lebih kurang, tak kisah. Dia bergantung kepada
hasil dan juga bergantung kepada apa yang kita lakukan pada ketika itu. kan. Sebab dan ada mungkin pengiraan dia pun sekarang sama. Malaysia. Ya betul Irfan. Dan pengiraan dia pun samalah. Okey, darat dengan 7 dapat 735 macam Irfan buat tadi, bahagi 0.005 dan kita dapat 147. Nampak tanda negatif di situ kenapa? Sebabnya apa? Sebab suhu meningkat. Suhu meningkat. Bila Ada suhu perubahan meningkat, suhu dia meningkat. adalah tindak balas exothermic. Termik. Yang ini untuk magnesium. Dia tak habis kat sini, Fah. Bila kita buat tindak balas berkaitan itu, dia ada satu lagi. Apa lagi langkah yang cikgu? akhirnya adalah gambar rajah aras tenaga. Yang macam tadi tu? Ya, betul, Irfan. Okey. Yang tadi secara umum saya Betul. cerita bahan tindak balas dan hasil tindak balas. So di sini yang pertama tu bahan tindak balasnya adalah zinc tindak balas dengan kuprum 2 sulfat dan hasilnya adalah zinc, sulfat dan kuprum. Dan nilai dia adalah kita panggil delta H, perubahan haba sama dengan negatif 147 kJ per mol. Okey, di sini kalau kita dah orang panggil complete buat dia dapat 3 markah. 3 markah? Ya, Oh, hanya benda okey. ini saja. 3 markah dan yang keduanya adalah magnesium lah, pun sama. Delta H dia negatif 903. Yang ni yang saya buat ketika minggu lepas saya buat di makmal lah. Okey, saya cuba-cuba dulu sebelum datang ni. Dia akan jadi berbeza nilainya. Sebab mungkin ketika itu guna dalam makmal lain. Sekarang ni kita buat dalam studio. Mungkin cuaca lebih sejuk. Lebih sejuk. Dia akan jadi lain sikit lah nilai. Itu tak ada masalah. Sebabnya apa-apa hasilnya adalah bergantung kepada kita punya tindak balas pada ketika itu. Jangan risau. Yang saya buat tu, Irfan kata lain. Betul. Yang Kenapa kita tak buat sama hari ni kan? kenapa sikit je dia beza dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita nampak bila ada beza je, kita dah nampak. Okey. Zinc yang saya kata tadi, magnesium lebih reaktif. Maka nilai magnesium lebih tinggilah. Baik. Di situ kita boleh tengok dia punya susun atur dia. Kalau Irfan dulu Irfan belajar kimia, maka kedudukan logam berkenaan. Siapa duduk di atas, Atas siapa magnesium duduk di lah. bawah. Betul Irfan, atas magnesium dan zinc duduk di bawah. Dan kupron 2 sulfat bila dia ada tindak balas, maka bermaksud kupron tu duduk di bawah lagi. Kalau kupron duduk di atas, maka nilainya tiada lagi besar lah. tindak balas. Tindak balasnya Katakan lagi kupron minta maaf. Katakan kita guna larutan yang berada di atas zinc. Okey, atas zinc. Atas di zinc. bawah magnesium lah. Bawah dia magnesium. Contohnya larutan berkenaan, kedudukan dia di atas. Maka dia tidak boleh bertindak balas. Baik. Haba penyesaran kita tak boleh nak kira. Sebab tiada tindak balas, tak boleh nak kira apa-apa. Tapi kalau dia duduk di bawah, maka kita boleh kira macam biasalah. Seterusnya, last sekali adalah gambar rajah aras Tenaga. Itu yang paling penting. Jadi jangan lupa untuk ikut segala prosedur yang telah dikatakan oleh Cikgu Nizan untuk kita melakukan eksperimen dengan berjayanya. Baiklah Cikgu, apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini.